Salam sejahtera, nama saya Airin Sumpuifong dari Unitar ingin membuatkan temu bual bagi subjek pentadbiran. Sebelum memulakan temu bual ini, saya ingin meminta cikgu untuk memperkenalkan diri. Okey, saya bernama Alina binti Ajur, selaku guru besar di Tadika PU, di Tadika swasta ini, Tadika PU Membakut. Pada awalnya saya juga bermula daripada seorang pembantu guru. Saya bermula dari tahun 1991 sebagai pembantu guru. Kemudian 1992 saya menjadi dilantik sebagai guru untuk Tadika, dan sehinggalah sekarang tahun 1998 saya telah menggantikan seorang guru besar yang pertama di Tadika PU ini, yaitu Mendiang Puan Wu Queen Yin. Seterusnya saya yang memangku di Tadika ini, dan seterusnya menjadi guru besar hinggalah sekarang. Saya berumur 52 tahun. Seterusnya saya akan bertanya kepada cikgu tentang semangat Anda untuk kanak-kanaklah dalam Tadika ini. Okey. Pada tahun 1991 saya sebenarnya hanya menggantikan arwah kakak saya, Asna binti Ajur, yang pada awalnya yang bermula di Tadika PU ini sebagai guru. Dan ketika itu pada pertengahan tahun itu beliau telah mendapat tawaran memasuki Maktab Perguruan Keningau, dan sekaligus saya menggantikan beliau pada waktu itu. Mulanya hanya sebagai pengganti guru, belum ada tertanam sebenarnya minat sebagai seorang guru, hanya ingin mengganti sahaja. Tetapi apabila lama-kelamaan berada di Tadika, bila kita melihat gelagat kanak-kanak, situasi di Tadika, dan melihat anak-anak yang makin hari semakin kita rasa sayang lah, dan bermula dari situlah saya meneruskan lagi terusnya ke peringkat pada tahun seterusnya sebagai guru. Mulanya saya berkata dalam hati, mungkin tahun depan saya tidak mau jadi guru sudah. Tapi bila sudah 6 bulan di Tadika, macam tarikan untuk kepada anak-anak itu, semakin kita merasa seronok dengan bergaul dengan kanak-kanak. Disitulah bermulanya saya sebagai seorang guru Tadika. Okey, seterusnya saya akan bertanyalah macam mana cikgu teruskan kerjaya ini sebagai pengarah, sebagai guru lah. Pada mulanya saya pada tahun 1992, guru besar pertama kami, Puan Wu, dia telah menyarankan saya untuk mengikuti waktu itu hanya pendidikan awal kanak-kanak. Dia baru sijil, belum ada diploma, degree begitu, belum ada. Waktu itu yang menawarkan waktu itu hanya PTS, Persatuan Tadika Sabah. Persatuan Tadika Sabah yang telah menganjurkan untuk melatih guru-guru yang belum ada pengalaman. Di situ bermulalah saya punya sebagai seorang guru. Apabila saya mengikuti kursus dari Persatuan Tadika Sabah, waktu itu hanya peringkat sijil saja, dan bertemu dengan kawan-kawan dari macam-macam daerah, dari macam-macam sekolah, dan berkongsi pengalaman dengan mereka. Dari itulah kita merasa rupanya menjadi seorang guru ni memang banyak cabaran.
Memang bukan senang menjadi guru. Banyak cabaran dia pada waktu itu. So, waktu itu lagi kelengkapan serba-serbi tidak cukup. Kami hanya bermula dengan papan tulis pun yang berwarna hijau, orang bilang menggunakan kapur, orang bilang chalk. Itulah, disitulah bermulanya kami sebagai seorang guru tadika. Seterusnya, cikgu, apa yang cikgu paling sukai tentang menjadi seorang guru mengajar kanak-kanak lah? Yang paling kita suka nih kan, apabila kita menjadi seorang guru, bila kita ajar murid-murid itu dan mereka boleh menguasai apa yang kita ajar, dan bila mereka praktikan, kita merasa bangga. Rupanya, saya boleh juga membuat murid ini menjadi pandai. Kita akan bangga bila murid itu pandai, dan bila ibu bapa cakap, cikgu, dulu anak saya kita bawa baca ABC pun tidak mau. Sekarang cikgu dia pandai sudah baca ABC. Dari situlah kita rasanya macam apa kita tanya tadi tu? Pasal sukai. Kita suka. Lagi. Jadi kita lagi suka. Aku mau pertingkatkan lagi aku punya cara supaya murid ni dia lebih cepat lagi pandai. Macam begitu. Seterusnya, bagaimana cikgu kekalkan di kemas kini mengenai aktiviti dan teknik pengajaran bagi kanak-kanak? Okey. Kalau dulu-dulu pada zaman 90-an, tadika swasta ni belum belum ada SMPK, itu standard co-curriculum prasekolah. Kami belum terlibat dalam standard co-curriculum prasekolah seperti sekolah perdana. Kami ini membuat Kemas kini aktiviti. Kami kemas kini aktiviti kami menggunakan buku-buku catatan lah. Hari ini dan buku yang telah disediakan oleh guru besar pada waktu itu. Hari ini kita mau ajar apa, kita senaraikan lah ajar apa. Sebab dulu belum ada rancangan pengajaran, belum ada RPH. Jadi kita berpandukan buku yang diberikan oleh kita stilakan. Hari ini kita ajar apa, dan kita mau budak tu apa yang kita ajar hari ini dia mesti dapat. Macam begitu. Seterusnya, bagi seorang cikgu, betapa pentingnya keselamatan kanak-kanak dan apakah langkah-langkah yang akan diambil oleh cikgu bagi memastikan ibu bapa bahawa anak-anak mereka ditinggalkan dan diperhatikan dengan berhati-hati? Kalau macam dulu belum ada orang bilang kamera, CCTV, apa itu. Pertama sekali kita kena pastikan kawasan kelas kita selesa untuk pembelajaran kanak-kanak, tidak ada benda-benda yang tajam ataupun meja atau apa-apa saja benda lah yang boleh membahayakan kanak-kanak, keselamatan mereka untuk pergi ke tandas, macam begitu. Itu yang paling utama supaya ibu bapa tidak risau, Allah takut pula anak aku pergi di sekolah nanti dia jatuh kah, atau kita kena perhatikanlah tumpuan tu paling penting. Sebab kalau kita kurang memberi tumpuan, kadang-kadang budak-budak ni bila ramai-ramai pada bertolak-tolak. Kalau kita kurang beri tumpuan, nanti ada yang cedera, kita tidak tahu. Jadi itu salah satunya juga kita kena perhatikan. Dari segi kalau orang bermain, kita pastikan jangan ada benda-benda yang tajam. Jangan main pensel, bermain dengan memegang pensel yang tajam, lari-lari gitu, ataupun yang pengasah pensel tu. Tapi kadang-kadang ada budak dia nengok ada lubang pengasah pensel tu tajam, dia akan kasih masuk jari dia. Jadi kita pastikan kanak-kanak tidak membawa pengasah pensel. Kalau dia mau kasih tajam pensel pun kita akan bantu. Macam begitu. Seterusnya, bagaimanakah cikgu berurusan dengan ibu bapa yang sukar lah? Kalau dulu belum ada grup-grup WhatsApp untuk ibu bapa ni, memang kita kena bersemuka.
Selalunya apabila masa pulang, kalau ada sesuatu yang berlaku pada anak dia ataupun ada kadang-kadang ada ibu bapa ni kan cakap di depan ni lain, di belakang ni lain. Kadang-kadang ada ibu bapa tu kan dia cakap, cikgu kalau anak saya nakal rotan saja dia. Itu cakap bohong itu. Tapi bila kita rotan, besok lusa dia akan datang tuh. Satu keluarga jumpa kita. Cikgu kenapa kau pukul anak saya? Apa salah anak saya? Jadi guru bagi ibu bapa yang sukar macam gini ni, di pengalaman saya, bila kita nampak dia ataupun waktu pulang, kita akan panggil dia. Kita akan bagi tahu. Kita ada puan, anak kita hari ini ada pukul kawan. Kita tinggal kawan yang kena pukul tuh supaya kita ni kan ada bukti. Dia ada pukul kawan, begitu. Dia tolak kawan punya hidung pun berdarah macam begitu. Kalau tidak kan, kalau kita main sejak kasih pulang saya kan dia tidak tahu anak dia ada buat salah. Bila anak dia kasih tahu sampai di rumah, mak saya kena pukul oleh cikgu. Tapi ibu bapa ni kadang-kadang dia tidak dengar tuh apa kesalahan anak dia. Nanti besok datang tuh satu keluarga. Jadi sebelum perkara begitu berlaku, kita terus terangkan. Kalau macam sekarang nih ada WhatsApp, ada kamera di telepon, kita boleh terus gambar, kasih begitu kan, forward dengan ibu bapa. Sekarang tidak, kalau dulu tidak ada kecanggihan tahun 90-an. Jadi kita terpaksa lah begitu berhadapan dengan ibu bapa. Kadang-kadang mulut cakap lain, belakang cakap lain. Itu pernah saya hadapi macam begitu. Kadang-kadang benda tu kita tidak buat, dia cakap kita yang buat. Begitu juga untuk kalau anak ni ada kelemahan. Apabila hari penyerahan buku rekod atau profil kanak-kanak, di situlah kita akan terangkan dia. Itu kita bincang dengan ibu bapa. Kalau boleh kita cakap berilah kerjasama. Kalau di sekolah kami hanya dapat beri begini masa, di rumah bolehkah tolong bagi perhatian juga untuk dia buat kerja rumah begini. Kadang-kadang kalau ada ibu bapa tu cakap, cikgu bagi banyak-banyak kerja rumah, macam begitu. Tapi bila kita bagi kerja rumah, banyak juga cikgu kau bagi ini kerja rumah. Kadang-kadang anak saya tidak dapat tu kasih siap, cikgu terlampau banyak itu kerja rumah. Itu kalau macam gitu. Ada ibu bapa begitu. Dan kita kena adakan, kita mesti ada persediaan untuk kita backup balik perkataan dia, cakap-cakap dia. Seterusnya, bagaimanakah cikgu menggalakkan ibu bapa dan keluarga untuk terlibat dalam aktiviti atau program dengan anak-anak? Kita kadang-kadang kalau kita adakan program, kita libatkan semua murid-murid. Kita war-warkan di sana. Ibu bapa wajib untuk datang bagi mewakili anak-anak lah. Contohnya kalau ada suka nikah atau hari-hari macam pertandingan apa, kita galakkan. Kita kasih ikut saja anak dia. Supaya menang tidak menang kadang-kadang itu kita kasih belakang kira saja. Yang penting ibu bapa itu pun dia ikut serta juga tengok ada pertandingan mewarna ke apa, kita bawa saja. Kita supaya dorang nampak hasil anak-anak dia macam mana. Jadi supaya dorang pun ada inisiatif tengok anak orang yang berjaya, saya pun mau ajar juga anak saya macam begini. Seterusnya, apakah cara terbaik untuk memantau prestasi guru? Cara terbaik untuk memantau prestasi guru, kadang-kadang kita tengok dari murid yang dia ajar. Kita tengok apa, kadang-kadang ada murid-murid, kita tengok dari sana apa yang dia ajar itu mudah diikuti oleh murid-murid ataupun tidak. Kalau tidak, kita boleh bincang lagi sama murid tersebut, cuba lagi cara begini. Mungkin cara kau tu mungkin penerangan terlalu sulit ataupun macam terlalu panjang. Ada budak kan dia hanya boleh dapat, kita cakap panjang dia boleh dapat 1-2 aja perkataan. Jadi kita kena kita tengok macam mana keadaan itu. Jadi supaya guru itu dapat melakukan lebih baik lagi lah untuk meningkatkan prestasi dia.
beritahu saya tentang pengalaman terakhir cikgu merekrut, menemu ramah atau mengambil pekerja. Ini kadang-kadang dalam pengambilan pekerja kami lebih kepada pengurusan sekolah lah. Bila kami sudah ada calon yang kami mau macam begitu, suruh dia buat dia punya sekarang orang bilang resume, bawa dia punya sijil-sijil. Lepas tu bukan kita nilai saja, kita kena beritahu. Habis kami di bawah pengelola pengelola sekolah, kita ada pengelola, kita ada pengurusi, semua dorang ada dorang punya sendiri, pengurusi punya ahli-ahli lembaga pengurusan sekolah. Okey, kalau kita cakap di sekolah kekurangan begini, guru apa. Kami hendak mencari guru dan kami sudah ada jumpa guru, dan kita kasih tengoklah dia punya kelayakan sijil-sijil dia. Bila pihak lembaga cakap okey, boleh ambil ini juga, barulah kita urus dia punya pertama dia kena mengajar di tadika selama 3 bulan. Dulu kita tengok sama ada dia betul-betul berminat sebelum kita applykan dia permit mengajar dulu. Kalau dulu begitu, tapi sekarang dia kena ada diploma pendidikan awal kanak-kanak, baru boleh dipohonkan permit mengajar. Kalau dia tidak ada, kalau dia betul-betul berminat untuk mengajar di tadika, dia mau berada di dalam kelas, dia kena bermula dari mengapply permit pembantu guru sebelum menjadi guru. Lepas tu dia kena hantar pergi mengikuti kursus tadika lah. Setelah dia memperoleh diploma, sekarang dia punya syarat, baru kita boleh bantu dia sudah terima sijil diploma, baru kita boleh bantu dia untuk mengisi borang dari JPN kemudian kita submit ke JPN, baru kita dalam dapat tindak balas dari JPN, baru kelulusan dia permit, barulah dia boleh mengajar di tadika. Seterusnya berikut saya ingin tahu bagaimana cikgu mengatur, merancang dan mengutamakan kerja cikgu. Okey, sebelum kita memulakan kerja, kita mesti ada satu perancangan. Okey, tahun ini kali ini kita mau buat apa? Sekarang kan kami ada sekarang setiap sekolah dipastikan ada buku rancangan mengajar melalui di sana, dan kedua kita kena ada takwim setiap tahun, kita kena ada takwim. Dari situ kita boleh rancang kita punya segala aktiviti, sebab kita sudah rekod dalam takwim. Okey, bulan ini kita ada apa dari takwim yang kita buat di dalam setiap tahun lah, takwim sekolah. Baru kita adakan baru sanalah kita ikut rancangan dia. Seterusnya, di manakah cikgu melibatkan diri cikgu dalam 5 tahun? Dalam 5 tahun tu cikgu kasih melibatkan diri yang apa? Macam aktiviti kah macam tu? Untuk guru lah? Ya. Okey. Pertama, kita kena setiap tahun kalau ada macam kursus-kursus, saya kena pergi upgrade diri saya sendirilah. Kadang-kadang kami kan sekarang ni kami ada persatuan yang macam guru-guru tadika tu, persatuan guru-guru tadika Sabah. Kami setiap apa aktiviti yang dibuat ataupun bengkel-bengkel yang dibuatkan, kami kena upgradekan diri sendiri. Macam baru-baru ni kami ada anjuran bengkel di Kota Kinabalu untuk bengkel inovasi, begitu macam tu lah. Kami setiap tahun, macam tahun lepas kami ikut bagian ini PJKR untuk pendidikan itu yang
keselamatan jalan raya KJR, keselamatan jalan raya KJR. Lepas tu kami ikut apa sajalah aktiviti-aktiviti yang untuk dapat mempertingkatkan kami punya sekolah. Kami akan ikutlah setiap kali apa bengkel yang diadakan. Tapi kalau kita tidak tahu, kalau kita tidak ikut, kadang-kadang kita ketinggalan. Kita ketinggalan apa-apa yang benda yang baru orang perkenalkan. Jadi setiap ada bengkel yang dianjurkan oleh Persatuan Tadika atau apa-apa saja, kami akan turut serta lah. Soalan yang terakhir, bagaimanakah Tadika masa depan cikgu? Apa-apa yang unik begitu? Masa depan, okey. Sekarang pertama sekali untuk kami yang di luar bandar ini, kalau boleh kami mau menambahkan lagi macam panel TV interaktif begini untuk memudahkan kami mengajar. Ini pun kami dapat sponsor daripada seorang kawan baik saya dari Kota Kinabalu. Dia pengurusi sebuah kebudayaan Encik Gan. Dia telah menyenaraikan nama saya untuk menerima benda ini dan dipohon melalui seorang YB juga berbangsa Cina lah. Untuk kalau boleh kan saya berharap setiap kelas ada benda ini, sebab sekarang ni kan panel interaktif ni hanya satu, walaupun dia fungsi dia kita bilang dia menggunakan ini macam kami luar bandar ni kan hanya luar bandar dia internet ni kurang power lah orang bilang. Tapi kalau boleh kan setiap kelas ada, jadi setiap murid dia dapat merasai belajar melalui begini. Walaupun kadang-kadang kami lebih kepada mengajar secara manual lah, tapi kalau ada begini pun kadang-kadang bila kita ada masa yang fit untuk kan kita boleh buka yang macam pendidikan punya, kita boleh buka untuk murid-murid dengar sedia. Macam gitu. Itu saja daripada saya. Terima kasih atas kerjasama cikgu. Okey, saya mengucapkan terima kasih kerana sudi datang ke sekolah kami, Sekolah Tadika PU Membakut, walaupun kecil dan berat yang terletak di luar bandar. Okey, sama-sama.